di sana. Ya betul Lela, amaran cuaca waspada itu telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bermula hari ini dan esok manakala air pasang besar sehingga Jumaat ini. Sementara penambahbaikan Klinik Kesihatan Tudan pastikan dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Baik, seterusnya kita ke berita sepenuhnya. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan hujan lebat berterusan serta air pasang besar yang berlaku di negeri ini. Penolong Kontroler Keselamatan Sungai LSS Leo Nanang berkata, beberapa langkah telah diambil ekoran amaran tersebut. Cuaca amaran waspada peringkat kuning bagi Sarawak bermula hari ini sehingga esok. Manakala air pasang besar diramal bermula 9 Januari lalu sehingga Jumaat ini dengan ketinggian sehingga 6.1 meter. Notis Riverine turut dikeluarkan dan dipaparkan di laman web rasmi LSS selain persediaan dari segi keanggotaan dan logistik dengan keseluruhan 9 unit bot serta 20 kenderaan disediakan di setiap pejabat wilayah LSS iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Paras air di baraj Sungai Sarawak juga dikawal rapi dan dipantau sepenuhnya bagi memastikan paras air sentiasa pada paras yang selamat dan terkawal. Kita juga telah mengeluarkan notis berwaspada kepada masyarakat perkapalan, operator bot-bot ekspres, penumpang ekspres, bot-bot laju, termasuk bot-bot milik persendirian, pengguna-pengguna sungai dan juga orang awam agar berwaspada semasa berlayar di sungai. Beliau bersiaran langsung dalam Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran 123 My Freeview di tebingan Sungai Kuching. Sementara itu, di Miri, kawasan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Kelabit dinaiki air sehingga 0.9 meter susulan hujan berterusan malam tadi. Bagaimanapun, menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong, sekolah berkenaan tetap beroperasi seperti biasa. Lau dalam satu kenyataan berkata, laporan yang diterima daripada pihak sekolah mendapati tren air meningkat sejak pukul 8 pagi. 2 unit genset beroperasi di sekolah berkenaan dari antara 8 pagi hingga 8 malam dan sebaliknya. SK Sungai Kelabit mempunyai 13 murid dan 10 kaki tangan. Usaha menambah baik Klinik Kesihatan Tudan di Miri akan diberi perhatian sewajarnya bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tion Chun berkata, ini kerana klinik berkenaan berperanan penting menyediakan penjagaan kesihatan prima kepada penduduk di sekitar Tudan. Walaupun berdepan pelbagai kekangan dan kekurangan, Dr. Ting berharap kaki tangan kesihatan di klinik berkenaan terus memberi komitmen sebaik mungkin. Beliau berucap pada majlis Neo Destiny 9 anjuran Kelab Rekreasi Kaki Tangan Klinik Kesihatan Tudan di Miri. Pengerusi panel penasihat Klinik Kesihatan Tudan, Marcus Hugo Matu Lejau, yakin dengan sikap dan kerjasama positif, mereka mampu meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan sedia ada. Sebarang pandangan maupun isu yang timbul perlu ditangani bersama. Masih banyak kawasan di negeri ini memerlukan kemudahan asas seperti jalan raya, air, elektrik dan jaringan komunikasi. Justru pembangunan luar bandar akan diberi tumpuan ke arah menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu juga dapat menjayakan usaha transformasi sektor pertanian. Pertanian pintar menggunakan teknologi Internet of Things mampu mencapai wawasan menjadikan Sarawak negeri pengeksport makanan utama pada tahun 2030. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada majlis perjumpaan bersama media di Kuching bersempena 3 tahun beliau memegang tampuk pentadbiran Sarawak. Dalam usaha memantapkan sektor pendidikan, 5 buah sekolah bertaraf antarabangsa yang memberi penekanan kepada pendidikan sains dan teknologi akan ditubuhkan. Selain menjalin kerjasama dengan beberapa buah universiti luar negara seperti Universiti Cambridge dan London School of Economics. Usaha itu dijangka mampu melahirkan lebih ramai anak Sarawak yang berkualiti tinggi, seterusnya menyediakan ruang pekerjaan baharu. Datuk Patinggi Abang Johari turut mengingatkan agar perpaduan sedia ada dipelihara sebagai tunjang utama ke arah membina kemakmuran bersama. Penyertaan wanita dalam kejohanan badminton Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak bahagian Limbang membuktikan penglibatan aktif mereka dalam aktiviti sukan. Sambutan menggalakkan pada kejohanan yang diadakan di Stadium Tertutup Limbang itu turut memaparkan penerimaan mereka terhadap sukan sebagai aktiviti sehat.
Residen bahagian Limbang yang juga pengerusi Maksak Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi, bangga kerana bahagian itu tidak pernah ketinggalan menghantar pasukan wanita menyertai kejohanan Maksak. Ahmad Deni merasmikan kejohanan badminton Maksak bahagian Limbang. Sukan lain yang disertai termasuk sepak takraw, pingpong, futsal dan bola tampar. Dalam pertandingan ini, Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Lawas dan Limbang masing-masing muncul juara dan naib juara. Tempat ketiga dan keempat masing-masing dimenangi Jabatan Kesihatan Limbang dan Lawas. Sebanyak 20 pasukan dari Limbang dan Lawas menyertai kejohanan 3 hari itu. Kumpulan Permata Lawas A dinobatkan sebagai Raja Libas Borneo edisi ketiga bagi kategori lelaki. Kumpulan itu menewaskan Sri Bonggawan pada perlawanan akhir yang berlangsung di Lawas. Sebanyak 41 pasukan sepak takraw dari Kepulauan Borneo termasuk Kalimantan, Indonesia menyertai kejohanan tersebut. Kemenangan itu membolehkan kumpulan pertama Lawas A membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 dan piala. Manakala pasukan Seri Bonggawan muncul naib juara dan pasukan JJCMA di tempat ketiga. Kami telah menjuarai kejohanan Raja Libas Borneo 2020 dan kami berharap pihak penganjur akan dapat meneruskan kejohanan ini untuk edisi yang keempat. Bagi kategori wanita yang jurung kali dipertandingkan, kumpulan pelatih Sukma Sabasi dinobatkan sebagai Puteri Libas Borneo. Kumpulan ini meraih hadiah wang tunai RM2,000 dan piala. Sangat gembira dan bersyukur kerana mendapat gelaran Puteri Libas baru-baru tadi 2020 untuk tahun ini. Julung-julung kalinya diadakan di Lawas Sarawak ini. Naib juara dimenangi pasukan pelatih Sukma Sabah A, manakala tempat ketiga dimenangi bersama pasukan Sukma Sarawak A dan pelatih Sukma Sabah B. Kejohanan ini dilihat berjaya mencapai matlamatnya dalam mengetengahkan sukan tersebut dan akan diteruskan dalam skala lebih besar. Kita merasakan pencapaian kali ini amat memuaskan dan insya-Allah kejohanan ini akan diteruskan setiap tahun dan kita akan melihat bagaimana ianya boleh diperbesarkan, dibuka lagi kepada jemputan ataupun negeri-negeri di luar daripada Borneo. Baik, setakat ini dahulu perkembangan berita dari wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Dolela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, Bu Mawin, terima kasih.